Okey, baik, kita sambung sesi pembelajaran kita dengan subtopik yang pertama, iaitu bagaimana kita nak menentukan natural frequency dan mode shape dengan menggunakan konsep yang paling asas, iaitu standard matrix iteration methods. Dalam konsep of matrix iteration method ini, kebiasaannya ianya menggunakan equation of motion yang basic, iaitu consist of mass dengan spring system. Seperti yang dalam slide ini, yang ini adalah general equation of motion consist of matrix of mass multiply by acceleration ataupun x double dot plus with matrix k multiply with displacement ataupun x equals to 0 disebabkan oleh free vibration. Dan seterusnya, bila kita dah consider general equation of motion, the next step adalah kita kena assume bahawa pergerakan yang berlaku adalah harmonic motion, dan harmonic motion basically kita akan menggunakan xt equals to capital X sin omega t. Yang ini adalah konsep getaran di mana setiap tenaga ataupun setiap sistem itu akan bergerak dalam oscillation, tapi untuk case ni kita akan fokuskan kepada sinusoidal type of wave. Dan seterusnya, selepas para pelajar menganggap harmonic motion, seterusnya para pelajar perlu menyelesaikan equation ataupun menggantikan value of negative omega 2 m matrix M. Yang ini adalah pelajar-pelajar akan dapat daripada division of dx over dt power of 2. So bila pelajar-pelajar differentiate the harmonic motion until acceleration, pelajar akan dapat negative omega 2, dan seterusnya k still remain, iaitu x still remain, sin omega t will be cancel out dalam equation to be solved. Okay, so dalam standard matrix iteration, there will be have a two possibility solution. Solution yang pertama adalah berkaitan lowest natural frequency, dan solution yang kedua adalah berkaitan dengan highest natural frequency. Method bagaimana untuk mendapatkan highest dan method untuk mendapatkan lowest natural frequency ini berbeza, tapi general solution dia adalah sama, iaitu negative omega 2 m x plus k x equals to 0. Metodnya saja berbeza. Pelajar-pelajar kena ingat bahawa kalau dalam soalan nyatakan tentang lowest natural frequency, para pelajar perlu mendarabkan general equation dengan k inverse. Walau bagaimanapun, untuk highest natural frequency, para pelajar perlu mendarabkan general equation with the M inverse. Ada dua kaedah. Para pelajar kena ingatlah secara konsepnya. Okey, kalau kita darabkan dengan M inverse, kita akan dapat the highest natural frequency. Tapi kalau kita darabkan dengan K inverse, kita akan dapat lowest natural frequency. So seterusnya, kita pergi contoh satu-satu, iaitu kita pergi kepada lowest natural frequency. Dalam keadaan lowest natural frequency, value of negative K ini dia akan dimasukkan dalam equation general, dan K inverse ini pun akan dimasukkan dalam matrix stiffness. Dan seterusnya, bila diselesaikan equation tersebut ataupun dimudahkan, K inverse multiply by K, yang ini akan jadi identity matrix, and then yang ini will be remain like this, and then seterusnya adalah rearrangement of the equation. Di mana arrangement of the equation, make sure para pelajar letakkan di sebelah kanan equation tu adalah 1 omega power of 2x. Sebab apa? Sebenarnya ultimate aim kita adalah kita nak cari the lowest natural frequency berdasarkan daripada menggunakan konsep of iteration. Dan kalau kita lihat balik pada highest natural frequency, method yang digunakan adalah sama. Apa yang berbeza, cuma kali ini kita akan darabkan dengan M inverse untuk matrix mass, dan seterusnya M inverse untuk matrix K. Dan bila M inverse multiply by M, kita akan dapat matrix identity matrix. Dan seterusnya adalah rearrangement of the equation untuk jadikan bahawa parameter yang di sebelah kanan equation must be in omega, omega square. Kalau para pelajar lihat bahawa apa perbezaan antara highest dan lowest natural frequency, untuk lowest natural frequency kita define 1 over omega square. Tapi untuk highest natural frequency kita define omega power of 2.
Okey, kita pergi lebih mendalam berkaitan contoh bagaimana para pelajar hendak menyelesaikan solution untuk mendapatkan lowest natural frequency dengan menggunakan standard matrix iteration. First sekali, secara asasnya apa langkah yang pertama adalah pelajar-pelajar perlu mengetahui matrix K dan seterusnya matrix M. This matrix K and matrix M will be depending on the numbers of degree of freedom system. For example, untuk case 3 matrix akan ada matrix 3 by 3. Untuk K dan M ni ianya mesti sama, size ataupun numbers of the matrix. Seterusnya, step yang kedua adalah para pelajar perlu mengira K inverse 1. Ini kebiasaannya saya akan nasihatkan pelajar gunakan scientific calculator untuk mendapatkan straight away value K inverse. Sebab K inverse adalah kita untuk define the lowest natural frequency. Seterusnya, yang ketiga adalah define the initial trial vector. Initial trial vector ni akan diberikan dalam soalan and will be given inside of the question. And then seterusnya, step yang keempat adalah multiply K inverse with M with X untuk dapatkan X new. Dan seterusnya, step yang kelima adalah normalize. Kita normalkan balik keputusan yang kita dapat dengan X new divide by the largest X new. Kenapa kita nak divide by largest X new? Sebab apa? Kita nak dapatkan the lowest value. Supaya dalam konsep iteration ini, jika tiada perubahan pada nombor yang kita kira, kita dah assume bahawa ianya akan adalah nombor yang sepatutnya kita terima sebagai jawapan akhir. And then step yang keenam adalah untuk menyemak kembali convergence. Convergence ni yang saya cakap tiada perubahan lagi, mungkin sampai 2 titik perpuluhan tiada perubahan. So kita gunakan ni sebagai a new trial of X. And then when X is converged, maksudnya ianya telah mengecil. So kita will define omega n square root of 1 over X normalized. So yang ini adalah standard equation. So basically ada 7 prosedur bagaimana para pelajar untuk selesaikan untuk determine the natural frequency dengan menggunakan standard matrix iteration. Okey, yang seterusnya saya akan terangkan pada para pelajar dengan menggunakan contoh supaya para pelajar akan lagi jelas.